Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 bagi negeri Selangor sedang pun berlangsung sekarang ini. Jadi seramai 147 orang telah menawarkan diri bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi negeri Selangor. Dan anda kini bersama saya Jannah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita bersama-sama di studio ialah Datuk Hasnal Rizwa Marikan, calon Barisan Nasional bagi N13 Kuang. Selamat datang Datuk ke studio pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Sihat, Datuk? wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Okay, Datuk, mungkin kita terus kepada soalan yang berkaitan mengenai pilihan raya pada kali ini. Datuk, menjadi calon buat kali pertama pada kali ini, mengapa pengundi DUN Kuang perlu memilih Datuk sebagai wakil mereka? Silakan Datuk. Baik. Bagi menjawab soalan tersebut, saya rasa kita perlu melihat satu konteks yang lebih besar. Pemilihan ini adalah untuk membentuk kerajaan negeri. Saya percaya prestasi kerajaan negeri di Selangor ini disenangi oleh rakyat, dan mood yang saya dapati di dalam lapangan ialah kebanyakan rakyat mahu mengekalkan kerajaan negeri. Jadi sebagai orang yang pertama kali dipertaruhkan untuk bertanding dalam pilihan raya negeri ini, saya merasakan bahawa rakyat perlu memilih saya, ataupun positif point yang ada untuk dinilai rakyat mengapa saya perlu dipilih ialah kerana saya mewakili Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sekaligus. Bermaksud saya adalah calon yang diketengahkan oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri yang disenangi oleh rakyat. Jadi untuk meneruskan kesinambungan prestasi baik kerajaan negeri ini, maka saya percaya saya sepatutnya atau seharusnya menjadi pilihan rakyat kerana saya mewakili kedua-dua kerajaan. Baik, untuk pengetahuan anda semua di luar sana, tadi saya lupa nak menyebut Datuk Hasnal merupakan seorang peguam dan juga Ketua UMNO bahagian Selayang. Betul, Datuk? Jadi di sebelah saya ini bukan salang-salang orang lah, sebenarnya seorang peguam ya. Ya, baik, Datuk, soalan seterusnya, di DUN Kuang ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru. Jadi Datuk akan menentang calon Perikatan Nasional Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah dan juga penyandang jawatan iaitu Salahuddin Amiruddin. Bagaimana perjalanan kempen setakat ini dan sambutan pengundi-pengundi di Kuang ini, Datuk? Okey, perjalanan kempen setakat ini saya katakan lancar. Dan sambutan pengundi setakat kita mengadakan walkabout dan beberapa program bersama rakyat, termasuk jualan ihsan rakyat yang sangat digemari oleh rakyat Selangor ni, saya dapati respon saya boleh katakan positif. Kelihatan seolah respon itu memihak kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, sokongan kepada kerajaan negeri itu diterjemahkan. Dia dinampakkan kepada saya bahawa mereka mahu memberi sokongan kepada saya agar inisiatif dan segala insentif kerajaan negeri ini boleh diteruskan. Jadi saya katakan bahawa setakat kempen 3 hari ini, saya rasakan ada positive vibes, ada rasa-rasa positif, aura positif itu ada pada kempen. Baik, Datuk, kita tahu ada terdapat juga gesaan supaya Datuk meletakkan jawatan isu baru-baru ni yang dikeluarkan oleh FMT sebagai meletakkan jawatan sebagai Pesuruhjaya Suhakam. Kenapa mungkin kita nak tahu Datuk tidak mengikut gesaan tersebut? Sebab dalam FMT sendiri Datuk ada memberitahu untuk mempertahankan jawatan tersebut sebab Datuk mengatakan bukan ahli politik sepenuh masa semasa itu. Jadi selepas PRN ini, andai kata menang dan secara automatik Datuk akan menjadi ahli politik sepenuh masa. Adakah isu tersebut terdapat percanggahan kepentingan atau konflik of interest? Soalan yang baik. Perkara ini dibangkitkan semasa saya dinamakan sebagai calon. Betul. Dan asas yang digunakan oleh bekas Pesuruhjaya Suhakam, Saudara Jara Joseph, dan juga oleh satu gabungan NGO yang dipanggil CSO, Platform for Human Rights, ialah bahawa terdapat potensi penglibatan politik saya ini boleh mengakibatkan berlakunya percanggahan kepentingan ataupun konflik kepentingan. Dan mereka juga mengatakan satu lagi aspek ialah bahawa
penglibatan politik saya boleh mengakibatkan Suhakam itu sendiri dilihat sebagai telah hilang kebebasan dan kesaksamaannya. Tetapi itu dibangkitkan semasa saya dinamakan sebagai calon. So bagi saya, soal sama ada potensi atau tidak ada potensi tersebut adalah satu perkara yang memerlukan penilaian subjektif. Sedangkan saya telah pun berkhidmat selama setahun sebagai Pesuruhjaya, dan semasa saya dilantik sebagai Pesuruhjaya, saya memang seorang penjawat jawatan politik dan saya memang telah pun melibatkan diri dalam politik. Semasa itu mereka membangkitkan juga bantahan mengatakan kenapa orang politik dilantik. Jadi mereka tahu bahawa saya adalah orang politik yang dilantik. Kenapa tidak asaskan bantahan mereka itu berdasarkan prestasi saya selama setahun? Mereka boleh menilai prestasi saya selama setahun. Mereka boleh melihat sendiri sama adakah saya pada menjalankan kewajipan saya sebagai Pesuruhjaya Suhakam telah mengakibatkan berlakunya konflik kepentingan atau telah mengakibatkan Suhakam itu dilihat sebagai tidak independen. Sepatutnya penilaian itu menjadi penilaian yang objektif, bukan penilaian yang subjektif. Mungkin, berpotensi dan sebagainya. Itu you boleh kata semasa pelantikan saya awal-awal. Sebab setelah setahun, sepatutnya dia dibandingkan dengan track record. Kalau benar berlaku, you patutnya nyatakan bahawa pelantikan saya telah mengakibatkan. Kerana dalam kes-kes begini, berlaku kepentingan keadilan ataupun konflik kepentingan. Tapi itu bukan aduannya. Dan yang keduanya, saya juga menyatakan bahawa bantahan yang dibangkitkan itu agak janggal dalam undang-undang sebab Seksyen 5/3 Akta Suhakam itu mengatakan Pesuruhjaya hendaklah dilantik dari kalangan mereka yang berlatar belakangkan pelbagai agama, kaum, berlatar belakangkan politik. Di khusus disebut. Maksudnya akta itu dia merangkumkan kebijaksanaan parlimen semasa mempertimbangkan penubuhan Suhakam ni. Dia telah melihat ke hadapan bahawa orang yang terlibat dalam latar belakang politik boleh terlibat sebagai anggota Suhakam. Kerana orang politik adalah pemain hak asasi manusia di lapangan. Kita adalah first liner yang sampai dulu kepada mereka yang haknya terjejas, mereka yang teraniaya, golongan rentan, golongan yang terpinggir. Kita lebih awal, saya percaya orang politik di lapangan lebih awal sampai kepada golongan ini berbanding kelompok NGO, kelompok persatuan gabungan NGO dan sebagainya, termasuk Suhakam. Suhakam pun bukan frontline punya response team. Baik, mudah-mudahan itu dapat menjawab persoalan ramai orang di luar sana mengenai isu tersebut. Tetapi saya nak sambung sikit sebab soalan you tadi. Soalan you tadi, kalau sekiranya saya dilantik, itu soalan yang relevan. Sepatutnya itu yang dibangkitkan. Mereka sepatutnya menunggu sehingga berlakunya pemilihan. Setelah saya dipilih. Baru isu jika benar. Yes. Dan ia menjadi isu yang relevan. Kerana masa itu saya perlu dengan seadilnya membuat pertimbangan sama ada dengan jawatan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri dan kewajipan saya kepada rakyat menyeluruh dan menjawab kepada Menteri Besar dan ADUN, adakah saya mempunyai masa yang mencukupi, yang terluang untuk saya meneruskan tugasan saya sebagai seorang Pesuruhjaya. Itu saya rasa pertimbangan yang adil. Betul. Baik, Tok. Mengenai isu ini, adakah menjejaskan atau mungkin memberikan impak dalam kempen pilihan raya Datuk di sini? Kawasan ini adalah kawasan 80% pengundi Melayu. Saya tengok tidak ada traction isu ini. Tidak ada isu ini tidak mempunyai dia tidak menyentuh denyut nadi orang-orang Melayu secara umumnya. Kan? Ini adalah isu, saya rasa isu yang lebih menjadi pertikaian golongan akademik, golongan elitis dan sebagainya. Dia tidak ada resonation, dia tidak ada getaran kepada denyut nadi masyarakat Melayu.
Jadi tak So ada saya tak rasa ada kesan. sebarang kesan. Kalau ada kesan pun dia mungkin jadi kesan yang positif. Harap-harap macam itulah. Ya. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh komen sedikit mengenai, kita tahu Perdana Menteri telah membentangkan pelbagai dasar dan baru-baru ni ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Mungkin ada komen Datuk mengenai ekonomi madani. Well, ekonomi madani ini adalah bagi saya adalah satu pembentangan kertas yang penting untuk Malaysia ke hadapan. Dan semalam di negeri Selangor sendiri kita melancarkan 5 tekad untuk 5 tahun. Saya rasa banyak insentif dan juga tumpuan yang diberikan oleh manifesto negeri Selangor ini terkait juga dengan ekonomi madani yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. So, saya nampak kehadapan ini kalau diberi peluang, Kerajaan Persekutuan diberi mandat yang penuh meneruskan 5 tahunnya. Kerajaan Negeri Selangor diberi mandat baru untuk meneruskan 5 tahun pentadbiran. Saya rasa kita berada dalam satu kedudukan yang sangat mampan untuk beranjak ke hadapan. Kita tidak menghadapi cabaran dari segi itu. Sebab pesaing kita tidak ada satu kerangka kerja ekonomi ataupun kemajuan dan kesejahteraan yang sehebat apa yang dibentangkan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi saya rasa kalau rakyat memberi peluang untuk ekonomi madani ini diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan 5 tekad ini ya diberi nafas melalui mandat rakyat, saya yakin sebenarnya kita berada di atas haluan yang betul untuk terutamanya di negeri Selangor ni untuk meneruskan keupayaan Selangor sebagai sebuah negeri berdaya maju dan negeri yang sangat progresif. 5 tekad tadi yang Datuk nyatakan tu, ekonomi madani itu sendiri, adakah membantu penduduk-penduduk masyarakat di Dun Kuang ini? Sangat membantu. Saya rasa dia ada insentif untuk penduduk luar bandar, untuk penduduk kampung tradisional, ya. Dia ada insentif untuk anak-anak muda, golongan pekerja, peluang pekerjaan baru, ya. Bahkan kita dengan beraninya menjanjikan 200,000 tawaran pekerjaan bergaji tinggi, bukan setakat tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Internship, latihan kepada anak muda yang ingin menceburi bidang pekerjaan. Kita menawarkan internship untuk 400 tempat setahun, 2,000 tempat dalam 5 tahun, pada gaji 1,500 minimum wage. Mana ada orang bagi internship 1,500? Jadi bagi saya ini adalah penanda aras betapa Selangor ni mesti dipacu oleh satu kerajaan yang berdaya maju dan progresif dan mempunyai world view yang sangat jelas tentang kemajuan. Dia tidak boleh dipacu oleh kerajaan yang tidak ada pengalaman, tidak boleh dipacu oleh kerajaan yang mempunyai track record mentadbir negeri-negeri yang sebenarnya regres, berundur ke belakang. Ini saya tidak berhajat untuk bercakap buruk tentang pesaing ataupun parti, tapi ini hakikat. Selangor ini adalah sebuah negeri yang sudah jauh mendahului negeri-negeri lain dari segi kemajuan. Takkan kita nak izinkan dia berundur ke belakang. Sedangkan kita sendiri pun sebagai kerajaan, kita mengejar kemajuan yang sedang berlaku. Kita mengejar. Sebab dunia sekeliling, perubahan dan kemajuan ini sedang berlaku dengan pesat. Walaupun kerajaan Selangor yang progresif dan hebat ini pun mengejar kemajuan itu. Apatah lagi mereka yang baru berada di petak pertama, yang baru nak memulakan langkah. Baik Datuk, ini kali pertama Datuk bertanding di kawasan ini. Jadi mungkin Datuk boleh beritahu orang luar sana berapa peratus keyakinan Datuk untuk menang di kawasan Kuang ini? Terlalu awal lah untuk membuat unjuran kemenangan itu terlalu awal. Tetapi saya sebenarnya begitu kagum
dengan kesatuan jentera yang ada. Walaupun kita mencuba kali pertama masuk ke gelanggang dengan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ya. Ramai orang meragui bahawa jentera Barisan Nasional dan jentera Pakatan Harapan ni boleh bekerjasama. Kononnya orang UMNO ni agak mempunyai sedikit sentimen menolak untuk bekerjasama dengan DAP dan PKR dan sebagainya. Tapi bila saya dinamakan sebagai calon, saya didatangi oleh keseluruhan jentera Pakatan Harapan. Dan sehingga hari ini, mereka memberi komitmen yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Saya bersyukur bahawa dalam lokaliti ataupun konstituensi yang saya bertanding ini, jentera Pakatan Harapan menghulurkan komitmen yang tidak berbelah bagi. Bahkan peneraju ataupun penggerak Pakatan Harapan dalam kawasan ini selama hampir 10 tahun yang tidak dapat bertanding kerana kerusi ini diserahkan kepada UMNO dan Barisan Nasional, bekerja membawa saya ke segenap pelusuk Dun Kuang ini yang meliputi kawasan Kuang, Kundang dan Bandar Tasik Puteri untuk memperkenalkan saya sebagai calon. Dan sebagai penghormatan, saya pula menjadikan beliau sebagai pencadang kepada kertas pencalonan saya. Dan yang bekerjasama dengan saya bukan sahaja jentera parti, ketua-ketua kampung, ahli-ahli majlis, musik-musik KRT, musik-musik persatuan penduduk dan sebagainya. Sebab mereka adalah dalam kerajaan negeri. Mereka mempunyai sistem sokongan yang berstruktur. Dan keseluruhan struktur ini membantu kempen saya tanpa berbelah bagi. Ini yang saya rasa sangat terkesima dan saya sangat kagum. Apatah lagi sekarang ini disokong pula oleh jentera UMNO yang juga memberi komitmen padu, kerana jentera UMNO ni saya telah berkali-kali mengadakan town hall, mengadakan sesi penerangan untuk memastikan tidak ada yang terkeliru, tidak ada yang termakan dengan apa namanya doktrin-doktrin yang cuba dijaja kepada orang UMNO dan orang Barisan Nasional bahawa mereka boleh kekal dalam UMNO dan BN tetapi kena undi PN untuk memastikan BN dan UMNO itu survive. Saya rasa ini adalah satu doktrin mengarut dan saya telah berjaya memahamkan jentera UMNO, memahamkan akar umbi UMNO bahawa sebenarnya saya selalu bertanya adakah mereka sangat menyayangi Tuan Guru Haji Hadi Awang. Selalunya dia akan bermula dengan sedikit ketawa-ketawa kecil di kalangan jentera UMNO ni dan mereka akan mengatakan bahawa mereka menolak. Mereka menolak Tuan Haji Hadi kerana Tuan Haji Hadi ni pernah melabel UMNO ni sebagai kafe, manggil kita sebagai golongan ahli neraka, Pakatan Ahzab, itik patah kaki dan sebagainya. Saya rasa tidak ada kecintaan di kalangan orang UMNO kepada Haji Hadi. Begitu juga terhadap Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin yang diketahui oleh ahli UMNO sebagai orang yang cuba untuk mengharamkan UMNO. Tun Mahathir mengaku dia pernah mengarahkan Zahid Hamidi, Presiden UMNO, untuk tutup UMNO ni. Kan? Untuk UMNO ni ditutup dan perpindahan ahli baru-baru berlaku. Ini enggan dilakukan oleh Datuk Seri Zahid. Dan baru-baru ini Tan Sri Noh pun dalam ceramah dia mengatakan bahawa dia nak menjawab isu itu. Tapi dia kata sebenarnya Tuan Mahathir tidaklah nak mengharamkan UMNO. Dia cuma minta Tan Sri Datuk Zahid untuk membubarkan UMNO. Sama je lah 2x5. Jadi dengan bukti-bukti jelas bahawa Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin ini mahu melakukan ini kepada UMNO, saya bertanya balik kepada ahli-ahli UMNO. Saya pulangkan soalan kepada mereka. Kalau kita undi calon-calon PN yang ada di kawasan kita, siapa yang kita dapat? Sebab mereka selalu bermain slogan ini.
Kalau undi calon BN dapat Zahid Hamidi. Kalau undi calon BN dapat Zahid Hamidi. Kalau undi Hasnal dapat Zahid Hamidi. Kalau undi Khairi Jamaluddin dulu dapat Zahid Hamidi. Kalau undi Tengku Zafrul dapat Zahid Hamidi. Maka kita kehilangan calon-calon baik yang sebenarnya boleh berkhidmat dengan cemerlang kepada rakyat kerana dimomokkan dengan sentimen bahawa kalau mengundi orang-orang seperti ini, yang kita dapat Zahid Hamidi. Saya tanya balik dengan orang, kalau kamu undi calon PN, kamu dapat Haji Hadi nak? Dapat Tan Sri Muhyiddin nak? Dapat Tun Mahathir nak? Tak sama ke? Kan sama. Kalau kita undi calon dia, kita pun dapat 3 orang individu ni. Orang UMNO nak atau tidak duduk di bawah teraju orang seperti ini, teraju negara. Jadi orang UMNO faham dan mereka kata okey. Mereka tidak akan cuba mempertaruhkan undi mereka, membazirkan undi mereka dengan cuba memberikan undi kepada Pakatan Harapan untuk mengajar UMNO. So itu sentimen itu kita boleh lenyapkan. Baik, padat dan menyeluruh sebenarnya apa yang telah Datuk sampaikan kepada kita hari ini. Tapi mungkin Datuk ada kata-kata akhir kepada pengundi-pengundi di luar sana yang ingin Datuk sampaikan, silakan. Okey, saya ingin meminta rakyat untuk melakukan pertimbangan yang adil, pertimbangan yang saksama dan wajar berdasarkan kepada naluri hati dan akal, fikir. Jangan kita terseret dengan sentimen. Jangan kita terseret dengan slogan Islam terancam. Di mana terancamnya Islam? 10 bulan hampir kita sudah membentuk kerajaan. Apa yang sudah berlaku kepada Islam di negara kita? Bahkan diperkukuhkan. Jadi jangan termakan. Jangan termakan politik benci. Jangan termakan politik fitnah. Jangan termakan politik hasutan. Semua elemen ini langsung tidak mempunyai nilai dalam pembangunan negara. Langsung tidak ada nilai dalam pembentukan sebuah masyarakat yang berdaya maju. Masyarakat yang committed kepada pembangunan negara. So kita semua adalah arkitek-arkitek yang akan membangunkan negara ini. Jadi kita kena hindari politik-politik negatif begini. Kita tidak ada masa untuk ini. Sebab itu saya mengketengahkan slogan dalam kempen saya. Saat mereka menanam benci, kami tetap sayang. So di mana saya membawa slogan itu? BN tetap sayang. Atau kerajaan perpaduan tetap sayang. Sebab it's about love. Kita tidak boleh hidup dengan sentimen kebencian. Baik, cantik ending tadi, kita tetap sayang, katanya Datuk. Baik Datuk, kami daripada Suara TV mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingin mewawarkan orang ramai di luar sana untuk sama-sama keluar mengundi pada hari mengundi nanti. Dan pilihlah calon yang akan memimpin dan juga membuat kerja untuk rakyat. Betul Datuk? Baik, sekian dulu daripada Suara TV dan seluruh kru penerbitan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.